minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Qala al-Imam al-Ghazali, telah berkatalah oleh Imam al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna man sya'a jami'il afati syahwatul batni wa minha tatasya'abu syahwatul farji." Ketahuilah olehmu, wahai mereka yang menuntut kejayaan di hari akhirat, sesungguhnya punca daripada segala kebinasaan itu adalah syahwat batin, syahwat perut. Sesungguhnya punca bagi segala kebinasaan itu, kata Imam Ghazali, adalah daripada syahwat perut. Yakni mereka yang banyak makan, melebihi daripada kadar yang sepatutnya itu, maka itu adalah punca bagi segala kebinasaan, kata Al-Imam Al-Ghazali. Dan daripadanya lah akan terjadi syahwat yang lain, iaitu syahwat farash. Yakni suka, gemar hawa nafsunya itu kepada melakukan jima' dan sebagainya. Maka kita dianjurkan pada syarak untuk memecahkan syahwat tersebut. Kita dianjurkan untuk memecahkan punca bagi syahwat tersebut, iaitu syahwat batin, syahwat perut. Kerana kalau kita tidak memecahkan syahwat perut, itu akan membawa kepada kita akan kasih kepada dunia dan gemar kepada dunia. Yang mana kasih dan gemar kepada dunia itu adalah punca bagi segala kejahatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Kasih kepada dunia itu adalah punca bagi segala kejahatan. Jadi kita dianjurkan untuk memecahkan syahwat, terlebih lagi syahwat perut yang menjadi punca bagi segala kebinasaan yang akan membawa kepada kebinasaan-kebinasaan yang lain, bahkan akan membawa kepada kasihnya kepada dunia, yang mana itu adalah punca bagi segala kejahatan. Bagaimanakah caranya untuk memecahkan syahwat perut tersebut? Cara untuk memecahkan syahwat perut adalah dengan memperbanyakkan lapar dan dahaga. Banyak hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan di atas kelebihan mereka yang lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atshi, fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah. Wa innahu laisa min amalin ahabba ilallahi ta'ala min ju'in wa 'atshin." Nabi SAW bersabda, "Jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atshi." Perangilah dirimu. Perangilah dirimu itu dengan lapar dan dahaga. Kerana sesungguhnya pahala bagi mereka yang menahan diri daripada lapar dan dahaga adalah seperti pahala mereka yang berjuang berjihad fi sabilillah. Dan sesungguhnya tidak ada satu amalan yang terlebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla berbanding lapar dan dahaga. Dalam hadis ini menunjukkan di antara amal yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla yang dilakukan hambanya itu adalah mereka yang lapar dan dahaga untuk memecahkan syahwat nafsunya itu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Kulu washrabu fi ansafi butunikum, fa innahu juz'um minan nubuwah." Makanlah dan minumlah sekadar setengah daripada kapasiti perutmu, kerana itu adalah satu juzuk daripada martabat kenabian. Yakni barang siapa yang makan hanya kadar keperluan sahaja, maka dia adalah satu juzuk daripada martabat kenabian. Bermaksud mereka yang melakukan perkara tersebut, mereka merasai apa yang dirasai oleh golongan Nabi dan Rasul alaihimussalatu. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Afdalukum indallahi manzilatan atwalukum ju'an wa tafakkura." Mereka yang terlebih afdal martabatnya, kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla daripada kalangan kamu, kata Nabi, adalah mereka yang memanjangkan laparnya dan memperbanyakkan memikirkan tentang nikmat yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jadi orang yang lama tempoh laparnya, lama tempoh lapar dan dahaganya, dan mereka yang banyak memikirkan tentang nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya,
sehingga dia bersyukur di atas nikmat tersebut, maka itulah mereka yang mempunyai kedudukan yang afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa abghadukum ilallahi kullu na'umin akulin syarubin. Dan mereka yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang banyak tidur, banyak makan dan banyak minum. Barang siapa yang tidur, makan dan minum melebihi daripada kadar yang sepatutnya, orang ini tergolong dalam golongan mereka yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang kita faham daripada hadis Nabi SAW tersebut. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala berbangga terhadap malaikatnya di atas mereka yang menahan diri daripada lapar dan dahaga. Nabi SAW bersabda, Innallaha yubahil malaikata biman qalla ta'amahu fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada malaikatnya dengan kemegahan terhadap hamba-Nya yang mengurangkan makanan di dunia ini. Jadi barang siapa hamba-Nya itu, barang siapa daripada kalangan hamba-Nya yang mengurangkan makanan di dunia ini, Allah mengkhabarkan kemegahan kepada para malaikatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, Unzuru ila abdi, ibtalaituhu bit-ta'ami wasyarabi fid dunya, fatarakahuma min ajli. Allah berfirman kepada para malaikatnya, perhatikanlah kamu kepada hamba-Ku. Aku membalakkannya dengan makanan dan minuman, maka ditinggalkanlah kedua-duanya itu kerana-Ku. Jadi, barang siapa yang meninggalkan makan dan minum berlebihan kerana Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan memberikan maqam, martabat, darjat yang tinggi di sisinya. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi kepada para malaikat, Ishhadu, ya malaikati, ma min aklatin yatrakuha illa abdaltuhu biha darajatin fil jannah. Saksikanlah olehmu, wahai malaikatku, tidaklah setiap daripada makanan yang telah ditinggalkan oleh hamba-Ku itu, melainkan akan kugantikan daripadanya itu dengan beberapa darjat di dalam syurga. Jadi barang siapa yang meninggalkan makanan, makan sekadar keperluan sahaja, maka Allah Ta'ala akan menukarkan apa yang telah ditinggalkan tersebut dengan beberapa darjat di dalam syurga. Jadi daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi, itu menunjukkan kelebihan mereka yang meninggalkan makanan, mereka yang berlapar dan dahaga, kerana Allah Azza wa Jalla untuk memecahkan syahwatnya itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan di atas kecelaan, di atas mereka yang terlampau kenyang. Makan daripada kadar yang melebihi daripada sepatutnya sehingga terlampau kenyang. Itu satu kecelaan daripada syarak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ma mala'a bnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah sesuatu kejahatan manusia yang terlebih daripada segala kejahatan yang memenuhi akan perutnya. Yakni kejahatan yang paling jahat itu adalah dengan memenuhkan perut kita dengan makanan. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita kejahatan yang paling jahat itu adalah memenuhkan perut kita dengan makanan. Kerana itu adalah punca bagi segala kejahatan. Dengan sebab makan banyak, itu akan menaikkan syahwat kita. Dengan sebab makan banyak, itu akan membawa kita kepada kasih kepada dunia dan gemar kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda lagi, Hasbu bani Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Memadailah anak Adam itu makan hanya beberapa suap sekadar untuk menguatkan sulbinya melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kita hanya makan sekadar keperluan sahaja, keperluan untuk memperkuatkan tubuh kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Nabi mengajarkan kepada kita cara untuk Nabi mengajarkan kepada kita pembahagian dalam makanan. Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak dapat tidak, maknanya kalaulah terlalu berhajat kepada makanan, maka makanlah sekadar 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafasnya. Thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasihi.
1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafasnya. Hadis ini telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada seorang tabib, doktor. Imam Al-Ghazali menyampaikan hadis tersebut kepada seorang tabib, dan tabib itu berkata, tidak pernah aku mendengar kalam yang terlebih bijak daripada kalam Nabi SAW. Jadi benarlah apa yang disampaikan Nabi SAW mengikut ilmu kedoktoran. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita telah dengar beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan di atas kelebihan mereka yang menahan lapar dan kecelaan pada syarak di atas mereka yang kenyang melebihi daripada kadar yang sepatutnya, maka beramallah kita dengan apa yang telah kita fahami, apa yang kita dengari daripada sabdaan Nabi SAW tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ibadah dan menambahkan amal menuju kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.